Bersama saya, Zawazi Yusof dalam rentasan berita edisi 662 dan antara paparan utama. Kuarantin antara dua darjat dipersoal. Siapa peduli orang asli selain NGO? Dari langkah Sheraton melangkah ke JLC. Sampai bila hendak bermewah-mewah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkata bayaran penginapan di hotel bertaraf 5 bintang perlu ditanggung sendiri oleh penghuninya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan hotel ternama berkenaan dipilih Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA di bawah seliaan Jabatan Perdana Menteri JPM dan bukannya KKM. Jadi penginapan di hotel-hotel bagi mereka yang mampu. Katanya mengulas mengapa hotel berprestij dipilih sebagai pusat kuarantin jangkitan COVID-19. Antara hotel yang dinamakan dalam Warta Kerajaan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit ialah Hilton, Shangri-La dan Dorset. Terdahulu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan kerajaan hanya menanggung kos bilik dan makanan terhad kepada RM150 sehari di 45 buah hotel bertaraf 3 bintang ke atas yang diwartakan sebagai pusat kuarantin. Seperti saya sebutkan bahawa kita telah pun mengenal pasti 45 hotel yang disenaraikan sebagai pusat kuarantin. Ya. Walau bagaimanapun ada permintaan daripada mereka yang individu yang ingin dikuarantin tersebut ingin memohon supaya mereka boleh memilih hotel mereka sendiri. Jadi seperti saya katakan, hotel yang ditanggung oleh kerajaan adalah hotel yang kosnya 150. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia MAH, Yap Lip Seng berkata pihaknya tidak tahu menahu mengenai harga rata RM150 yang ditetapkan kerajaan. Dia berkata hotel yang membenarkan premisnya untuk digunakan sebagai pusat kuarantin bersetuju untuk mengenakan bayaran tertentu dan ia akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan atau MOTAK. Ismail Sabri Yaakob menafikan dakwaan Persatuan Hotel Malaysia tersebut. RM150 dibayar oleh kerajaan berdasarkan persetujuan dengan hotel yang berdaftar. Kita akan dapatkan penjelasan dari Agensi Pengurusan Bencana NAKMA dan MOTAK, kata Ismail seperti dipetik. Sementara kaki tangan Kementerian Kesihatan yang berada di barisan hadapan bertukus lumus menangani wabak COVID-19 dan ada yang didakwa tidak mendapat allowance. Tiba-tiba mereka yang baru kembali dari berpoya-poya di luar negara dikuarantin di hotel yang dibayar oleh kerajaan sebanyak RM150 sehari. Beberapa imej hantaran oleh pihak yang mendapat perkhidmatan istimewa itu juga turut tular. Seorang menulis, ini di luar jangkaan, sangat selesa, ada pendingin hawa, wifi, katil queen, TV, bilik air dan makanan, semuanya percuma. Saya bangga dengan negeri ini. Bandingkan layanan kuarantin kepada mereka dengan yang diterima oleh penduduk tempatan yang terpaksa berkurung dalam rumah-rumah pangsa yang sempit kerana perintah kawalan pergerakan yang dikenakan sejak 18 Mac lalu. Persoalannya, siapakah yang membiayai bayaran RM150 sehari untuk mereka tinggal di hotel-hotel berkenaan? Mengapa ada layanan yang berbeza? Sementara rakyat yang tidak dapat bekerja kerana PKP mungkin kelaparan tanpa bantuan makanan. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan pakej antara dua darjat dalam pendekatan kuarantin. Kita bersetuju bahawa mereka yang baru pulang ke tanah air perlu dikuarantin demi memastikan rantaian COVID-19 dapat kita putuskan. Tetapi kerajaan harus bersikap adil mengenai semua usaha dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat jelata. Jangan sampai rakyat terasa betapa besarnya ketidakadilan kerajaan dalam menangani isu wabak COVID-19 di mana mereka yang sudah bergembira bercuti di luar negara kembali ke tanah air untuk berpoya-poya di hotel-hotel mewah
atas nama kuarantin. Ismail Sabri berkata kerajaan tidak pilih kasih dalam soal penempatan pusat kuarantin untuk rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Tetapi imej yang dipaparkan di internet oleh mereka yang dikuarantinkan membawa mesej sebaliknya. Kalau ini bukan pilih kasih, apakah dia? Dalam masa kerajaan sibuk mengkuarantin golongan kaya yang pulang dari luar negara dengan pakej RM150 sehari di dalam hotel, orang asli terus dipinggirkan. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, kehidupan mereka amat sukar dan memerlukan bantuan makanan. Ketua Penyelaras Kumpulan Pusat Prihatin Orang Asli COAC, Colin Nicholas berkata PKP menyebabkan hampir semua suku kaum orang asli menderita, termasuk pekerja bergaji harian, petani sara diri, pekebun kecil getah dan kelapa sawit, orang kelainan upaya, warga emas dan belia. Lapor Free Malaysia Today. Beliau berkata kumpulannya telah memulakan projek kutipan dana untuk membantu masyarakat itu, tetapi mereka mendapat lebih banyak permintaan setiap hari. Walaupun Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA turut mengagihkan makanan kepada golongan itu, tetapi dibimbangi ia tidak sampai kepada semua keluarga yang memerlukan kerana sesetengah kampung tidak berdaftar dengan jabatan berkenaan. Ada masyarakat orang asli dilaporkan masuk ke hutan untuk menjarakkan diri daripada orang lain dalam usaha menangani wabak COVID-19. Di sesetengah tempat tanaman sandaran mereka, ubi kayu, dimusnahkan babi hutan, kata Colin. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di bandar, ramai yang terperangkap tanpa sebarang sumber pendapatan. Malangnya syarat yang ditetapkan di bawah PKP dan arahan daripada JAKOA menghalang bantuan dihantar terus kepada mereka. Difahamkan minggu lepas kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Sungai Lui di Hulu Langat yang turut membabitkan 2 kampung orang asli. Carian Jom China mendapati Persatuan Aktivis Sahabat Alam atau Kuasa turut mengutip derma untuk membantu orang asli di beberapa kampung di Pahang, Kedah, Perak dan juga Selangor. Menurut kenyataan mereka, setakat ini telah berjaya mengumpulkan sebanyak RM68,500 dan membelanjakan RM55,816. Kami masih memerlukan sumbangan untuk mendapatkan bekalan bagi kampung-kampung lain di Kuala Langat, Selangor dan Pos Pantos, Lipis, Pahang. Kami berterima kasih atas sokongan dan bantuan yang diberikan oleh semua ke atas misi bantu OA ini. Kami berjaya menjalankan misi ini atas sokongan anda semua. Menurut kenyataan kuasa yang disertai beberapa imej penyerahan bantuan di Facebook rasmi kuasa, Ahli Parlimen DAP Bakri Yo Biyin dalam satu kenyataan ringkas di Facebook turut meminta orang ramai supaya menderma bagi meringankan beban orang asli yang berhadapan dengan wabak COVID-19. Ia sukar bagi kebanyakan kita, walau bagaimanapun jika anda mempunyai lebihan untuk memberi dan ingin membantu orang lain dalam menangani krisis COVID-19, sila pertimbangkan untuk menyumbang kepada masyarakat orang asli yang telah terjejas teruk. Sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun pertubuhan Rally International Kuala Lumpur. Berbeza dengan beberapa rakyat Malaysia yang degil, orang asli sangat prihatin dan patuh kepada PKP. Justru bantulah mereka jika anda mampu. Nak harap kerajaan pintu belakang. Mereka sedang sibuk membahagi-bahagikan ghanimah ahli teknokrat mana yang akan dipecat dari JLC untuk diganti dengan kroni di dalam kalangan ahli politik Perikatan Nasional. Langkah syaratan yang menjatuhkan kerajaan dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu kini masuk ke fasa seterusnya. Fasa ini membolehkan mereka mendapatkan ghanimah hasil kudeta tersebut yang dibahagi-bahagikan sesama beberapa ahli parlimen yang khianat kepada mandat rakyat dan disokong oleh UMNO, MCA, MIC dan juga PAS. Mungkin mereka fikir boleh melakukannya kerana kejayaan membentuk kerajaan dengan menebuk atap dan mengumpil pintu belakang menjadikan mereka terkesima dengan kuasa sendiri yang baru sahaja dimiliki. Justru tidak heran bagi Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melantik siapa sahaja bagi menjawat jawatan apa sahaja walaupun sebelum ini tidak wujud.
Beliau telah memulakannya dengan melantik Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, walaupun Malaysia sudah ada menteri luar iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan timbalannya Datuk Kamaruddin Jaafar. Kini tumpuan mereka ialah menggantikan golongan teknokrat dan profesional yang dilantik oleh Kerajaan Pakatan Harapan di syarikat-syarikat yang berkaitan kerajaan GLC dengan kroni-kroni mereka dalam kalangan parti politik. Pengerusi SOKSO Zakri Khair telah meletakkan jawatan dan tempatnya akan digantikan dengan Ahli Parlimen Sabak Bernam dari Bersatu, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Pengerusi MARA Dr. Hasnita Hashim dan Ahli Lembaga Pengarahnya juga telah dipecat pada 18 Mac lalu. Hasnita memiliki PhD dalam Fizik Nuklear University Oxford, UK, Sarjana Muda Sains Fizik University Surrey, UK dan Ahli Bersekutu Institut Actuary Staple Inn, London, UK. Beliau merupakan Independent Non-Executive Director di Malayan Banking Berhad sejak 1 Julai 2016. Kelayakan beliau tidak penting kerana beliau bukan ahli politik dalam gerombolan pengkhianatan mandat rakyat ini. Dr. Nung Sari Radi juga meletakkan jawatannya sebagai pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah. Setelah ini beliau masih lagi pengerusi eksekutif Malaysian Aviation Commission. Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi Khazanah Nasional Berhad. Turut ditamatkan perkhidmatannya ialah Datuk Noripah Kamso sebagai pengerusi Bank Rakyat pada 3 April lalu. Datuk Nur Farida Arifin, seorang bekas pegawai perkhidmatan awam juga dipecat dari jabatan pengerusi Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF pada 1 April lalu. Beliau bersama kesemua ahli lembaga telah dipecat. Tempat beliau kini digantikan oleh Datuk Nelson Reinganaden, bekas Ketua Pemuda MIC. Begitulah kerajaan tebuk atap atau pintu belakang ini berpesta ghanimah memecat ahli profesional untuk diganti dengan ahli politik. Entah apa strategi mereka, rakyat tidak dimaklumi kerana kerajaan ini ditubuhkan tanpa manifesto, tanpa janji pilihan raya. Selepas ini kita tidak tahu apa lagi yang akan mereka lakukan untuk menambah perisa pada siri tindakan yang tidak munasabah yang ditonton oleh rakyat yang stres kerana terkepung dengan PKP. Sehingga kini tiada negara yang menyatakan mereka mengiktiraf kerajaan pintu belakang ini. Bursa Malaysia dibuka rendah pada hari ini. Pada jam 9.01 pagi, indeks utama FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI menyusut 5.83 mata atau 0.426% kepada 1,364.09 daripada penutup semalam 1,369.92. Ringgit pula masih lemah pada tahap RM4.35 bagi setiap $1 Amerika. Kalau ini bukan pengkhianatan kepada mandat rakyat, mungkin dalam bahasa dan pustaka kena buat definisi baru maksud sebenar kudeta. Majlis Setiausaha Pakatan Harapan melahirkan rasa kesal terhadap perkembangan mutakhir ini berkaitan pemecatan beberapa jawatan dalam agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Tindakan kerajaan memecat jawatan-jawatan lantikan kerajaan daripada golongan profesional pada masa ini adalah tidak wajar dan bukan keutamaan. Kami berpandangan kerajaan tidak seharusnya bertindak melulu ketika negara sedang berhadapan dengan bencana wabak COVID-19. Kerajaan perlu menumpukan segala daya usaha dalam memerangi wabak ini dengan meletakkan rakyat sebagai kepentingan utama dan bukannya bermain agenda politik, kata Majlis Setiausaha Pakatan Harapan yang ditandatangani oleh Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin Keadilan, Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ramli Amanah dan Liu Chin Tong dari DAP. Mengulas mengenai tindakan kerajaan menarik balik kebenaran kepada beberapa syarikat penjualan arak ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Majlis Setiausaha Pakatan Harapan berpendapat Menteri Terbabit seharusnya mengambil tanggungjawab berdepan dengan masyarakat dan menyatakan kesilapan, bukannya berdiam diri atau menuding jari ke pihak lain. Adalah jelas bahawa kuasa untuk meluluskan perkara dasar yang bukan pentadbiran terletak kepada menteri yang terlibat, terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Hakikatnya menteri-menteri dilantik kerana sama-sama bersekongkol merampas kuasa, bukan kerana kewibawaan atau kepakaran tertentu.
Menteri Alam Sekitar Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mengumumkan nama baharu bagi kementeriannya Ministry of Environment and Water dengan singkatan ringkas sebagai MEWA. Rupanya MEWA bermaksud bingung atau bodoh seperti yang disebut dalam laman web rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka. Setelah menyedarinya, Tuan Ibrahim berkata belum ada keputusan mengenainya. Sedangkan sebenarnya pengumuman telah pun dibuat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang diketuai Datuk Seri Rina Harun berjaya membuat lawak antarabangsa apabila mencadangkan tips rumah tangga bahagia dengan menyarankan kaum wanita untuk meniru suara watak kartun Doraemon bagi menimbulkan suasana humor dalam keluarga ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Terkini, kerajaan pintu belakang ini telah menjadi bahan ketawa orang ramai apabila telah membenarkan kilang arak beroperasi dalam tempoh PKP ini. Dengan penuh yakin, Menteri Pertahanan berkata menteri tidak tahu-menahu. Tetapi ini ternyata bohong kerana Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mengaku mengetahuinya. Selepas ini kita tidak tahu apa lagi yang akan mereka lakukan untuk menambah perisa pada siri lawak yang ditonton oleh rakyat yang stres kerana terkepung dengan PKP. Sehingga kini tiada negara yang menyatakan mereka mengiktiraf kerajaan pintu belakang ini. Tidak kira apa teguran yang diberi ibarat sedang mewah, mereka tidak akan mendengarnya. Bagi kerajaan yang tiada manifesto, jangan harap ia memberikan komitmen dalam usaha reformasi institusi pentadbiran dan juga politik. Dengan menggantikan teknokrat dan profesional oleh kroni politik, sudah jelas ke mana kecenderungan kerajaan pintu belakang atau tebuk atap ini. Menerusi pendekatan pelantikan politik, takbir urus bagi agensi dan syarikat berkaitan kerajaan tidak akan bebas daripada cengkaman parti politik. Bukan hanya di Malaysia, tetapi di mana-mana negara. Nokta. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Kita jumpa lagi dalam edisi akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.